Oke, kita sudah belajar pertukaran asas perduaan kepada perpuluhan. Hari ini kita akan guna nombor perpuluhan, kita tukarkan kepada nombor perduaan. Oke, terbalikkannya. Pertukaran nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Oke, di sini ada dua kaidah dia. Oke, kaidah pertama, bahagi dengan 2 dan guna baginya. Ini yang selalu kita gunakan dalam sekolah rendah lah. Oke, bahagi. Oke. Kemudian yang kedua ini adalah ambil daripada baginya. Oke, untuk hari ini cikgu akan ajar yang pertama, kaidah bahagi dengan 2, lepas itu guna baginya. Ini tak susah sebab sekolah rendah banyak kita gunakan. Oke, kita tunjukkan cara dia di sini. Oke, contohnya 84. 84 adalah nombor perpuluhan. Kita nak tukarkan kepada nombor perduaan. Oke, kita tengok macam mana dapat. Oke, kaidah pertama, bahagi dengan 2 dan guna baginya. Oke, ini algoritma dia. Oke, ini algoritma. Oke, ini perlu dibelajar dan ditulis sebab kadang-kadang dalam exam dia ada minta kamu tulis langkah ni. Oke, so terpaksa cukup ajar kamu ini langkah dia, algoritma. Kalau anda tulis algoritma ni agak susah, tapi waktu cukup terangkan di bawah ni kamu senang faham lah. So ayat ni kamu perlu belajar. Pernah keluar dan soalan minta kamu tuliskan langkah dia. Oke, langkah pertama, bahagi nombor perpuluhan dengan 2. Ini langkah pertama. Nombor ni 84 bahagi dengan 2. Oke, nanti juga tunjukkan cara dia macam mana sebab sini hanya kamu belajar ayat dia dulu. Ayat dia. Bahagi nombor perpuluhan dengan 2. Oke, tuliskan hasilnya. Oke. Dan bagi. Oke, sifar ada 1. Oke, kita tulis sifar ada 1. Tuliskan hasilnya dan baginya. Ulangi langkah 1, langkah 2 sehingga hasil tidak boleh dibahagi, bahagi lagi. Oke, kemudian langkah 4, tuliskan semula hasil bagi dari bawah. Oke, ini hanya langkah dia. So, Anda tulis langkah ni ya. So, fahamkan nanti juga terangkan kita fahamkan dia. Oke. Langkah pertama, bahagi nombor. Oke, nombor ni 84 dibagi 2. Oke, boleh guna kalkulator biasa. Ingat, form 1, form 2, form 3 kamu boleh guna kalkulator, tapi kalkulator biasa. Oke, kalkulator biasa. Oke, 84 bagi dengan 2. Oke, macam mana bagi? Oke, perlu cikgu tunjukkan langkahnya. Cikgu guna ni lah, Excel. Oke, 84 dibagi dengan 2. Oke, 84 bahagi dengan. Oke, biasanya kita guna letak di sini kan. Letak 2 sebab bagi 2. Atas ni kita 84 kan. Oke. Di sini bagi dah berapa? 24, 8. So di sini ialah 8. Kemudian lepas tu di sini 22 4. Oke. 4. Oke, sini ada bagi tak? Oke, bagi dia berapa? Oke, kita tolakkan dia. Ni
Langkah senang lah, cukup aja step nanti kamu paham nih. Oke, bagi dia adalah si fa. So, sini fa nih. Si fa nih kamu tulis di mana? Oke, tulis di sini ya. Oke, ada nampak si fa di sini. Oke, kalau kamunya tidak cepat, tak perlu cikgu buat macam ni lah. Cikgu nak tunjukkan ni saja langkah ni, faham tak? Oke, cikgu tunjukkan langkah ni ya. Oke, cikgu besarkan ya. Cikgu nak tunjukkan langkah saja. Ini sebenarnya tak perlu kamu buatlah dalam exam kecuali kamu tidak faham dengan ni. Oke, 84 bagi 2, 42. Sini kamu tak pandai tulis. Kenapa dia sifar? Oke, kalau congkakkan kamu sangat kuat, senang saja sebenarnya ni. Oke, contoh yang kedua. 42 bagi 2. 224, 21. So, bagi dia masih sifar. Oke, sifar tulis di sini. Oke, kemudian 42 ni bawa pergi ke sini. Oke, faham? Lepas itu baki ini, mungkin ini, bukan baki, nombor ni ya, nombor ni bawa pergi ke sini. Lepas itu bagi dengan 2. Oke, coba tunjukkan satu lagi langkah. 21. Oke, coba jarakkan ya, bagi dengan 2. Oke, kita coba tunjukkan ini ya. Ini bagi mereka yang tak faham lah. Kalau anda faham, nanti kamu bagus. Tak perlu guna cara ni. Oke, bagi adalah 2, 1, 2. Oke, ini 2. Tak boleh bagi dengan sifar kan, 1 kan. So, di sini letak sifar. Sifar. So, sini 1 tadi. Oke, di sini adalah sifar. H. Sifar. Sekejap lah, juga aturkan ya. Oke, sini. Kurang sini ya. Oke, baki dia apa? Baki dia adalah 1. Boleh 1. So, di sini kamu letak 1. Oke, sekarang 10 bawa pergi sini. 10 boleh bagi dengan 2 kan? Oke, 5. So, kalau boleh bagi maksudnya dia tinggal sifar. Oke, 5 bawa pergi ke sini. 5 boleh bagi 2 tak? Bolehlah. 2, 2, 4. 5 tolak 4 jadi 1. Oke, sebenarnya senang lah. Nak terangkan itu susah. Oke, 2 di sini bawa sini. 2, 2 boleh bagi. So, tak ada bagi sifar. So, ini jadi 1. Oke, 1 bawa sini. Bagi 2 lagi. Oke, tak boleh bagi. Letak kosong. Oke, bagi adalah 1. Oke, sampai sini sudah jadi sifar kan. So, jangan bagi lagi lah. So, sudah habis. So, macam mana kamu nak tulis jawapannya? Kamu tulis di sini. Dari bawah sampai ke atas. Macam ni. Anak panah ni nampak lah. Coba kecil-kecilkan ya. Ini. 1. Tuliskan di sini. 1. Sifar. Tulis dari bawah. 1 sifar. 1 sifar. 1 sifar. Sifar. 1 sifar. 1 sifar. 1 sifar. Sifar. Ini jawapannya. Maksudnya kita sudah berjaya menukarkan 84 itu adalah nombor perpuluhan kepada pertuan. Oke, cikgu ulang sekali lagi ya. Kalau kamu tak biasa, kamu boleh guna cara ni. Gabungkan dia. Buat 1, 1. Kalau kamu mahir, mahir buat, so tak perlu buat, kamu boleh congkak tulis dari sini. Boleh kira sendiri ya. Bagi dia. Faham tak? Kalau tak boleh lagi guna kalkulator lah. Kalkulator boleh bagi. Dia adalah sifar lah. Dia ada nombor kalau bulat macam ni. Sifar lah.
Oke, bagaimana? Kalkulator. Coba kontak boleh tak? Oke, itu langkah pertama. Kaidah pertama. Oke, kaidah kedua. Kaidah ambil daripada baki ini susah sikit tapi nampak fahamkan saja kaidah dia, tapi tak susah sangat. Oke, ini kamu perlu tulis dulu. Ini minggu lepas sudah kita belajar. Masa kayak ini nak. Kamu perlu buat jadwal nih. Oke, mulai dengan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Oke, satu lagi sini 128. 128 lebih daripada 84. So tak perlu Oke, kita sampai sini cukup. Ya, macam mana dapat ni? 1, 2 kuasa sifar kan? Ini 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5, 2 kuasa 6. Oke, faham? Oke, tapi yang ini dia lain sikit. Yang tadi atas itu dari bawah ke kita tulisnya dari bawah ke atas. Tapi kita buat dari sini kan, paling besar sampai paling kecil. Tapi yang ini kaidah ni lain sikit, dia dari besar sikit, bukan dari sini buat kita mulai di 64 nih. Oke, apa maksud ini? 64 bolehkah diambil daripada 84? Maksudnya boleh diambil di sini, maksudnya boleh tolak ke tidak? Cukup ke tidak ambil dari oke, maksudnya kita ada 64 ringgit. Kamu perlu 64 ringgit, tapi kamu ada 84 ringgit. Boleh saya ambil? Kamu cukup belanjakan, itu maksudnya lah. Cukup tolak. Oke, cukup tolak. Kalau cukup tolak, duit kamu lebih, kamu hanya guna 64 ringgit saja. So, di sini kamu letak 1. Oke, di nilai hanya ada 2. Sifar ada 1. Boleh ambil letak 1. Kalau tak boleh, letak kosong. Letak sifar. Contoh Oke, ini langkah 1 64. Oke, langkah 2. Sini, nombor kedua lagi. 32. 32 cukup. Oke. Skip satu langkah tadi. Oke, 84 tadi. Kamu tolak dulu. 84 tolak 64 jadi bagi 20 kan. So, sekarang bagi 20 ini Sekarang 32. Cukup ambil daripada 20? Tidak cukup Kamu hanya ada duit 20 ringgit. Tapi kamu nak belanja 32 ringgit. Tak boleh. So, letak sifar. Okay. Letak sifar. Oke, sekarang macam mana? Oke, langkah 3. 20. Oke, 20 tadi kita tolak 16. Jadi 4. Jadi 4 kita tengok langkah 2. Kalau dia cukup kita tolak. Kalau tak cukup kita tak perlu tolak. Ini dia. Oke, tak cukup kita tak perlu tolak. Oke, kita letak sifar. Oke, di sini kita tengok yang ketiga, langkah 3. 16 daripada 20. Oke, cukup atau tidak? Cukup kan? So, letak 1. Di sini baru kita tolak 20 tolak 16. Agak susah sikit lah banding atas tadi. 20 tolak 16. Jadi 4 nanti kita bawa pergi ke bawah sini. 4. Oke, 4. Oke. 8 boleh ambil daripada 4. Tidak boleh. Letak sifar. Kalau sifar jangan tolak jangan tolak. Oke, kita pergi ke langkah seterusnya. Oke. 4 tolak 4 jadi sifar. Oke, sifar. Boleh ambil dari sini 4. Kamu ada 4 ringgit, nak belanja 4 ringgit boleh kan? So, jadi 1 di sini lah. So, mesti tolak 4 tolak 4 sifar. Oke, kita ambil di sini. Sekarang nombor apa? 2 boleh ambil di sifar. Kamu memang tak ada duit, kamu nak belanja 2 ringgit, tak boleh kan? Jadi sifar. Kalau sifar tak perlu tolak. Oke, nomor ni apa? 1 ambil sifar pun tak boleh juga. Oke, so nilainya sudah dapat, tak perlu tulis apa-apa.
kita salin dari depan pergi ke belakang. Oke, boleh paham nih. Susah sedikit nih kan. Oke, bila nak tolak, apabila cukup duit, kamu boleh belanja. Cukup duit boleh belanja, so kamu tolak. Kalau tak cukup belanja, jangan tolak. Oke, itu poin di situ. Boleh ya? Oke, kalau tak paham kita boleh bincang dalam WhatsApp lah. Oke, dalam WhatsApp ya. Oke, itu sahaja kita belajar pertukaran, kaidah pertukaran perpuluhan tukar ke perduaan. Oke, sekian, terima kasih.